Atau nama sebenar, nama Islam Felicity kah? Boleh siapa-siapa jadi MC, kenalkan seorang-seorang.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Nama kami Nur Aisyah Izara bin Abdullah. Sebelum tu nama kami Dorothy Uring. Kami memeluk Islam hari Khamis detik. Dengar si Waalaikumsalam Nur Aisyah. Selamat kami datang menjadi saudara baru. kami siapa pandai pakai Telegram. Sorry. Nya si ada macam nak ya kah? Dapat nanggam kan ahli lain. Kak. Mun mau nangga muka ahli lain ya, buka video ya. Tekan video dapat keluar muka kita sih ya. Oh, video kah? Ni kamera ke apa? Kami nangga dia tadi takutnya macam ni. Video. Tak ada live ke saya kak? Kamera ke? Video chat ke? Oh, nak sikit tu. Oh, video. Okay. Aja. Assalamualaikum semua. Betul juga. Saya rasa program apa tu halal dan haram sesuainya sebelah petang ataupun malam lah, sebab siang hari tu semua nak bergerak. Ada yang nak ke pasar, ada yang nak ke sana sini. So cantiknya malam lah yang saya cadangkan lah. Terima kasih Ustaz Syariman. Bagus pola malam je Ustaz.
Allah. ¿Cómo está? Waalaikumsalam. Sekejap. Okay. Okay, kan Allah. Okay. Okay, kami guna telefon ya pagi hari tu. Alright. Okay. Subhanallah, 10 orang masih ya. 9 orang. Tolak kami. Astagfirullah. Sorry. Nampak tengah jemur. Sorry. Aku macam sana. Okay, dari dalam kereta. Sambil berjalan. Lupa buka mask. Astagfirullah. Okay. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Okay, kami minta maaf banyak-banyak. Banyak-banyak minta maaf sebab lewat start kelas. Jadi kita akan mukadimah dulu hari tu pada asal perancangan. Jadi dengan masa yang ada hari tu kami sebenarnya nak cover at least ada 3 prinsip lah. 3 prinsip. Ada 9 prinsip. 9 prinsip yang diperkenalkan oleh Yusuf Al-Qadawi dalam kita nak tahu hukum tentang halal dan haram tu tadi. Jadi hari tu sebenarnya kalau kita sempat masuk satu pun jadilah. Satu prinsip pun dah jadi. Dah kira bagus dalam masa setengah jam insyaAllah. Jadi sebagaimana majlis-majlis ilmu kita, okay, pertama-tama kami nak laikkan dulu lah semua yang hadir. Kak Hajar Syida, Hajar Syida pula. Hajar Serinia, Kak Fika, Kak Zani, Kak Farida, Nur Aisyah Izara. Okay, baru join kita hari tu. Alhamdulillah, tahniah. Join kita bersama-sama. Kak Suriana, Tuan Jeffrey, ayahanda Tuan Jeffrey kita, semoga sihat selalu. Kak Syikin, dan Sylvia atau Siti Hajar nama Islamnya. Jadi kerana Allah, hari ini tajuk yang selalu disebutkan selalu dipertanyakan bila masuk Islam, tok haram, tok sip boleh, yang sip boleh dan sebagainya. Jadi sebelum kita belajar, elok kiranya kita persilakan salah seorang daripada kita, daripada kami baca tadi, kami nak persilakan siapa-siapa kat situ. Kak Faridah boleh, Kak Faridah? Sebagai orang yang dah lama, kita dengar, mustahil bagi seorang saudara baru untuk baca Al-Fatihah dengan baik, insyaAllah. Jadi Kak Faridah, kalau masih bertugas, kalau tengah ada kelapangan untuk bimbing bacaan Al-Fatihah kita, masih bersama Kak Faridah. Okay, Kak Faridah belum dapat respon. Siapa yang ada lagi? Atau yang baru join kita? Nur Aisyah Izara. Nur Aisyah dah hafal Al-Fatihah belum? Belum. Okay, kita baca melalui buku. Kita sama-sama dengarkan insyaAllah. Dah ada buku siap-siap kat depan. Subhanallah. Hebat. Ada? Mau kami cuba share screen ya. Okay. Okay, kami share screen. Tak cari.
Kami dah Tak? tulis. Siapa? Kita pakai nak kami share screen tak? Mungkin Okey. kita dapat. Okay. Tak ada. Ya, harusnya. Saya nak buka. Tak. Tekan. Tak boleh. Okey. Tak pakai Rumi ke pakai bahasa Arab? Rumi lah nak. Memang Rumi ya. Okay, insyaAllah. Belum belajar ngaji. Okay. InsyaAllah. Kalau sudah bersedia, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Lah cepat dan pantas menandakan ada usaha untuk belajar Al-Fatihah. Jadi Alhamdulillah. Cuma dari segi sebutan sebab memang bila kita berdasarkan Rumi tu tadi ada perkataan tertentu yang kita perlu perbetulkan. Contohnya alamin. Kita kalau dalam bahasa Melayu jadi Rabbil alamin kan disebut alamin ia dah salah sebenarnya dari segi hurufnya ain alamin. Jadi nya dari dalam alamin dari dalam teka kita nanggar huruf kat situ atas tu kita dapat nanggar untuk huruf ain yang bukan huruf alif. Kalau alif yang sama kat depan sekali dekat tu tadi ia huruf alif. Tapi bila ditulis dalam Rumi sama aja yang tulis A dan A lah. Alhamd kan. Alhamd dengan alamin. Sama aja AL. Jadi untuk tahu bunyi huruf sebabnya kita ada belajar mengaji semua belajar mengaji setiap hari Rabu dan Khamis lah. Rabu dan Khamis bersama kami. InsyaAllah kita akan cuba adakan setiap hari. Jadi bila ada masa lapang malam-malam lepas sembahyang Isyak, sembahyang malam, sembahyang terakhir malam, boleh join mengaji kita. Jadi Alhamdulillah, cubaan yang baik untuk tu. Dan ada beberapa tempat lagi sana, ada beberapa tempat lagi yang kami perasan. Kita sebut bukan ihdinas syira, ihdinas sira. Sod, bunyi-bunyi syi. Ihdinas sira. Kami perasan ada bunyi shin kat siya. Jadi kita tukar bunyi huruf yang akan menjadi maksud yang berbeza. Macam bahasa Melayu juga. Bila bahasa Melayu kita sebut walaupun ejaannya S-E-M-A-K. Semak. Semak atau semak. Kalau kita sebut semak kata soalan. Kalau kita sebut semak samun kan. Semak samun. Semak lah dalam semak. Jadi walaupun tulisannya sama S-E-M-A-K tapi bila sebutan berbeza lainlah maksudnya. Sama juga untuk bahasa Arab. Jadi sebabnya kita kena perbetulkan bacaan kita sebaik mungkin lah. Antara sebab kita perlu belajar mengaji, belajar dalam bahasa Arab yang ini. Sebab Al-Quran tu turun, Al-Quran, Al-Fatihah tu adalah 7 ayat yang kita tengok paling depan lah sebagai pembuka Al-Quran, sebagai rumusan Al-Quran. Kita perlu sebutkan sebagaimana Nabi terima, sebagainya lah kita turunkan. Sebab lafaz kita akan menentukan. Sebab bila contohnya orang nak tulis balik Al-Quran tu, tulis balik berdasarkan sebutan kita. Jadi berdasarkan sebutan kita dapat tulis balik Al-Quran tu tadi. Jadi penting Al-Quran tu bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang dalam Al-Quran. Bukan bahasa Arab kedikit Bahasa Arab Al-Quran yang Allah turunkan dalam bahasa Arab. Semuanya sebenarnya sangat baku. Yang memang sangat detail detail. Panjang dan pendek. Ya sikit-sikit yang kami perasan kita belum jaga lagi lah. Contohnya yang kita waladhdallin. Sebenarnya yang hujung sekali dia kena panjangkan. Dia kena 4, 6, 4, 5, 6 lah. 4, 5, 6 ke 4, 6 je. Dia kena panjang lah. Kena baca panjang. Waladhdallin. Bukannya kita waladhdallin. Mun kita kelakar biasa memang waladhdallin. Tapi dalam bahasa Arab ni ada panjang pendek juga. Jadi sikit-sikit yang macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyaklah tempat tu kita perlu perbaiki bacaan kita. Siapa? Tapi dari segi kelancaran nampak kita tadi bukan kali pertama lah. Bukan kali pertama
membaca Al-Fatihah tadi walaupun belum hafal lah. Jadi cuba untuk hafal sebab tu adalah rumusan Al-Quran, adalah permulaan kitab yang mana kita perlu baca dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang kita Fatihah tu dan ada sikit lagi bacaan. Macam ni ucapan salam kita kepada Allah, kepada para nabi dan semua orang yang soleh. Untuk bacaan tahiyat kita tadi ya, bacaan tahiyat. Yang kita akan ulang juga syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sembahyang. 2 tok je yang perlu hafal dalam sembahyang, 2 tok. Jadi dalam cuba usahakan kalau sembahyang keringit tak ada masalah, kita ada buku kat depan ke, kita boleh sambil langgar buku, tapi yang sebagusnya hafal dulu lah di luar sembahyang. Hafal dulu semua. Mungkin kita asyik hafal, contohnya cukuplah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita dah hafal kan? Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin siap hafal Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Teruskan rukuk, sujud dan sebagainya. Pergerakan patutnya dapatlah kan? Pergerakan sembahyang kena tahulah. Jadi baca yang mana kita dah hafal tapi dari masa ke semasa tambahkan hafalan kita dan bagi kami si dapat nak madah sembahyang kita asyik sah selagi mana kita asyik sempurna. Sebab sebagai orang yang baru memeluk Islam, kita usahakan untuk jaga hubungan kita dengan Tuhan. Bila masuk je waktu sembahyang, kita akan berada depan sejadah kita menghadap kiblat untuk sembahyang tadi. Jadi alhamdulillah, sebelum kita belajar jadi Aisyah, kita teruskan mengaji kita. Yang lain-lain tu mungkin dah biasa dah ikut kita kelas. Untuk yang baru hari tu kami raikan kita lah. Kami raikan kita bersama. Jadi alhamdulillah. Kalau ada soalan boleh type dalam chat atau boleh buka je mikrofon, tanya soalan lah kalau ada kekeliruan atau benda istilah yang mesti difahami. Sebab Islam tu ilmunya sangat luas. Ilmu sangat luas. Kita bayangkan Islam mengajar kita. Islam maksudnya tadi mengabdikan diri kepada Allah. Allah bagi kita panduan daripada bangun tidur sampai tidur semula. Daripada baru lahir bayi sampai kita meninggal dunia. Semua segenap eklop dari ekonomi, sosial, semua sekali dirangkum dalam Islam tadi. Ada panduan, ada contoh daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi yang sebelum datang sebelumnya, semua menjadi contoh-contoh kita. Subhanallah. Jadi kerana Allah, sebelum kita belajar, elok kiranya kita mulakan dengan doa penerang hati atau doa sebelum belajar. Sebab kita kena minta pertolongan Allah. Dalam Fatihah pun ada, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Jadi kita nak pandai pun dalam Islam, kita perlu minta pertolongan daripada Allah Subhanallah. InsyaAllah sama-sama kita baca doa. Tolong aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kerana Allah just untuk bagi pengingatan kita, sebenarnya silibus tahap 2 kita tu sekarang kami tutup. Terus padam. Okay, tutup. Kami just nak cerita silibus tahap 2 tu dulu. Sebelum kita ada 3 tahap silibus kita 3 tahap. 3 tahap kita dah masuk silibus kedua. Ada rakaman-rakaman untuk kelas sebelumnya. Boleh buka YouTube. Kelas channel yang sama kami akan share dalam grup. Tak boleh dengar tajuk-tajuk seterusnya sebelum tu lah. Tapi yang sebaiknya ikut live macam tu. Kita ada insyaAllah. Kita akan ulang. Jadi untuk tahap 2 tu tadi, rukun solat tu sebenarnya macam mana cara solat kita dah cover. Awal dulu kita dah cover apa yang wajib dilakukan dalam sembahyang, Kemudian berapa minggu yang lepas, minggu-minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya kita dah cover ada solat, selain ada solat yang fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Tu ada nama-nama waktunya. Belajar untuk kenali kita sebagai orang yang baru kepada Islam, belajar kenal untuk kenal nama-nama waktu. Jadi selain pada solat-solat fardu, kita ada belajar solat-solat sunat. Di situ ada diceritakan sedikitlah tentang kelebihan waktu duha, bila kita ada hajat, kita ada nak minta
bantuan lah untuk minta panduan, nak pilih yang A kah, yang B kah, yang C dan sebagainya, istikharah tadi ya. Kita mana kelak habis sembahyang tu, mana hati kita berat kepada ya tadi, kita teruskan dan tawakal kepada Allah. Okey, jadi kerana Allah kita bila kita ada buat salah dan silap, kita ada solat taubat, kita rasa menyesal, selain pada sembahyang fardu tadi, kita boleh tambah dengan solat taubat. Dan kita ceritakan sedikit tentang konsep taubat dalam Islam. Okey, bukan cukup dengan hanya percaya saja kepada Tuhan, tapi perlulah ada penyesalan diri, perlulah ada azam untuk tak mengulang balik dosa kita tadi, benda yang dilarang oleh Tuhan. Okay? Benda yang dilarang oleh Tuhan tahu benda yang tidak baik untuk kita. Sebabnya kita boleh pola. Dan hari tu kita akan tanggal lebih lanjut apa yang halal dan apa yang haram. Dan ada lagi solat-solat lain kita cover, tapi ada juga yang belum di cover dalam solat sunat tu. Contohnya solat Hari Raya Aidilfitri, solat Hari Raya Aidiladha. Untuk kami reserve untuk bulan Ramadan, dan solat tarawih juga. Solat tarawih kelak insya-Allah sebelum bulan 4 kita berpuasa, kita akan cover solat sunat tarawih. Sunat tarawih tu sembahyang malam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan selepas solat Isyak, kita ada selalunya di masjid dibuatkan solat tarawih, solat yang rehat malam tu sebenarnya. Jadi insya-Allah kita akan cover sikit demi sikit. Jangan bingung, jangan gusar. jangan tu belajar, kita belajar bertahap. Kita belajar bertahap. Jadi apa yang kita dah belajar kita terus amalkan. Mana yang kita belum belajar Allah akan maafkan. Tapi kena ada usaha ya untuk belajar tadi. Jadi hari tu kita akan masuk topik ketiga, iaitu halal dan haram. Tu masih on the surface halal dan haram tu, belajar tentang konsep asasnya yang kita akan cover hari tu. Dan kalau sempat kita masuk prinsip-prinsip yang ada. Prinsip halal haram menurut Yusuf bin Abdullah atau Yusuf Al-Qaradawi. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang profesor daripada Mesir, yang kita akan tengoklah konsep asas Nisya insya-Allah. Jadi pertama dan talk sebenarnya kami ada slide, cuma kami sempat nak buka komputer, lambat lagi ceritalah nak buka komputer dan sebagainya, nak set up. Jadi kami terus gunakan kita pun modul asal yang sebenarnya dalam bentuk Word jadi kami just share screen macam tu, rasanya semua jelas dapat anda. Jadi insya-Allah kita terus masuk kepada tajuk insya-Allah. Okey. Alright. Oh sorry, ke atas dulu. Kita ada mukadimah. Okey, kami akan bacalah satu persatu perkataan yang ada, tapi sambil insya-Allah sambil mendengar apa yang kami terangkan, sambil mendengar apa yang saya terangkan, kami minta maaf kami guna bahasa standard sebab kadang-kala kita jangan andaikan semua yang masuk Islam daripada Sarawak, daripada Miri, semua faham bahasa Melayu Sarawak. Jadi memang kalau ikut asal kami memang berasal daripada Kuching. Lahir Kuching, membesar di Miri, membesar di Miri, sekolah rendah membesar di Bintulu dulu. Kemudian sekolah rendah Bintulu, masuk sekolah menengah di Miri. Kemudian sambung ke Kuala Lumpur sebelum balik kerja di Kuching. Dan baru je insya-Allah 3 tahun bulan 3 tu 3 tahun di bumi Miri tu. Subhanallah, insya-Allah menetap di Miri bersama isteri dan anak-anak. Subhanallah. Jadi kini tu kami live, sekarang ni saya live daripada Vista Perdana. Vista Perdana tadi kat KPJ, tak jauh daripada rumah. Subhanallah. Sekarang ni kita nak belajar konsep halal dan haram. Halal dan haram ni adalah dua konsep yang mana halal dibolehkan untuk buat, haram lawan kepada halal, iaitu tak boleh buat. Tak boleh buat langsung. Langsung tak boleh buat kalau ikutkan. Kalau kita buat haram, benda yang haram kita buat, dapat dosa. Allah kirakan dosa. Sebab benda yang haram ni secara umum sesuatu yang memudaratkan diri kita, sesuatu yang tak baik untuk kita, sesuatu yang bukannya dari segi kesihatan semata-mata, tapi dari segi pemikiran, dari segi sosial, semua dia akan efek secara menyeluruh. Jadi haram ni sesuatu yang perlu kita elakkan. Dan kalau kita tengok konteks hidup manusia, ada beberapa konteks kita boleh bagi. Pertama sekali kita belajar tentang istilah-istilah dulu. Ini antara objektif kita 2 hari ni dan esok. Kita kenal-kenal dengan istilah-istilah yang ada dalam
Islam. Okey. Akidah. Apa yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah bermaksud pegangan. Pegangan. Pegangan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita. Inilah akidah. Benda yang kita pegang, bukan pegang guna tangan, pegang guna hati. Pegang guna hati. Akidah. Benda yang mengikat kita. Inilah cara hidup kita dan sebagainya. Dan Islam, inilah topik yang paling utama, akidah. Sebab kalau akidah kita rosak, amalan kita semua rosak. Niat hati kita semua rosak. Jadi akidah inilah yang paling penting perlu dipelajari. Kenal dengan Tuhan kita. Tuhan kita boleh mati ke tak? Tuhan kita mengantuk ke tak? Boleh lupa tak? Boleh tak dia tak tahu apa-apa? Boleh tak dia tak nampak apa yang kita buat? Tak dengar apa yang kita minta doa kan? Jadi sebagai Tuhan, pastinya segala kita mensucikan Tuhan daripada segala kelemahan. Ini konsep akidah. Sebab itulah ada istilah haram. Haram kita sebut Tuhan mati. Haram kita sebut Tuhan ada anak. Haram kita sebut Tuhan lebih daripada satu. Ini haram. Jadi antara konsep halal dan haram, dan semua aspek ada halal dan haramnya. Halal dan haramnya. Cuma kita kena faham konsep asasnya bukannya halal terus, tapi harus. Ini konsep harus. Maksudnya mubah. Benda yang pada umumnya semua dianjurkan untuk buat. Semua dianjurkan untuk makan. Tapi ada makanan yang tertentu. Bila sampai satu periode jatuh haram. Pada asalnya harus, tapi lepas tu jatuh haram. Jadi harus ni taklah. Maksudnya tadi ada apa ni? Ada pahala atau dosa. Tak ada dikaitkan. Dibuat ada kebaikan. Kita buat ada kebaikan. Itu saja. Tapi bila benda tu disebutkan, Allah sebutkan, Nabi sebutkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bukan bermaksud kita tak dapat bercakap Allah. Allah bercakap dengan kita melalui Al-Quran. Sebab tu kita kena baca Al-Quran setiap hari. Okay, saya jaga masa, ada 13 minit saja. Jadi kita masuk kepada definisi istilah tadi. Pertama sekali, akidah. Ada halal dan haram. Dari segi ibadah. Apa yang dimaksudkan ibadah? Ibadah daripada perkataan abdi. Abdi, kita mengabdikan diri. Hamba abdi kan. Kita sebagai selalu disebutkan bila kita menjadi seorang Islam, kita menjadi hamba Tuhan. Hamba Allah kan. Jadi hamba selalu membawa konotasi yang negatif. Negatif. Tapi bila kita bandingkan Tuhan dengan manusia, kalau kita jadi hamba manusia atau hamba wang ringgit, memanglah negatif. Memanglah negatif sifatnya. Kita macam satu yang. Tapi menjadi hamba Tuhan adalah satu kemuliaan. Satu kebesaran. Sebab kebanyakan orang tak nak ikut apa yang Tuhan perintahkan. Tu tak menjadi hamba Tuhan lah. Tapi kita sebagai seorang yang Islam yang meyakini Tuhan memang wujud, Tuhan memang ada, Tuhan kita yang telah menciptakan kita, Tuhan yang mengawal segala hidupan kita, Tuhan yang berhak. Nah, kalau masa kita dah sampai, nyawa kita dah sampai, Tuhan akan tarik nyawa kita melalui malaikat malaikat Israel yang akan datang menjalankan perintah Tuhan untuk mencabut nyawa bila sampai masa kita. Jadi kerana Allah, inilah yang kita kena fahami bahawa Islam ni datang untuk menyelamatkan, untuk mensejahterakan. Nama Islam tu memang asalnya menyerah diri kepada Tuhan yang satu. Bila kita serah diri, kita surrender kan, angkat takbir dalam sembahyang, Allahu Akbar, kan? Kita serah diri kepada Tuhan, bermaksud kita akan ikut segala apa yang diperintahkan. Okay? Subhanallah, apa yang berlaku kat luar. Okay. Anak-anak, subhanallah. Okay, jadi ketuk-ketuk pintu kat. Okay, yang nombor 2 ni boleh tahan lah. Okay, perangai anak-anak kena sabar. Okay, ini semua ujian kita, ujian manusia, subhanallah. Jadi kena sabar sebagai ayah dan ibu, atau adik-beradik sekalipun, kita kena sabar ujian manusia. Tak ada pujuk. Kenapa? Mungkin berebut handphone ke? Wallahualam bisawab. Itu kebiasaannya lah. Budak-budak zaman sekarang kan. Okay, jadi ibadah ni kembali kepada perkataan abdi. Jadi benda yang kita lakukan dalam mengabdikan diri kepada Allah, sembahyang kita, solat kita baik dengan mak bapak, kita baik dengan jiran, kita makan yang halal, makan yang halal, kita tinggalkan yang haram, tinggalkan haram. Itu semua ibadah. Tanda-tanda ibadah, tanda kita mengikut segala yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Tuhan kita. Kemudian muamalah. Muamalah merujuk kepada hubungan sesama manusia.
kita ada ekonomi, kita ada politik dan sebagainya, muamalah. Jadi hubungan semaya kita dengan pemimpin kita, pemimpin dengan kita, ada muamalah kita. Kita sama-sama adik-beradik dengan jiran, dengan kawan-kawan, dengan bukan Islam sekalipun. Ada tuntutan, ada tuntutan macam mana kita nak bersama, nak bergaul lah, nak bergaul. Ada batas-batas pergaulan yang mana kita dah ceritakan sebelum ni. Ihtilat ni maksudnya batas-batas pergaulan antara lelaki dan wanita. Jadi diceritakan secara umum. Jadi ada halal dan haram di situ juga. Kemudian munakahat. Ada soalan ya? Okey, ada soalan macam dengar bunyi mikrofon sekejap. Okey, tak ada. Okey, kalau ada boleh type dalam grup atau ni tadi. Cuma saya tak dapat buka dua. Saya cuba buka komputer supaya dapat tengok chat juga sekali. Okey, jadi munakahat, munakahat pernah dengar perkataan munakahat? Mungkin banyak yang siapa yang mohon untuk kahwin. Yang lain boleh dengar. Saya dapat dengar. Okay, thank you. Okay, you eat first? Okay, thank you. Daddy class first. Nah, Daddy go class. Okay, I eat a bit. Bye-bye. Tujuh minit lagi ya. Okay, 7 minit lagi. Alright. Jadi, just kita nak terangkan dulu. Ada bidang-bidang yang konsep halal dan haram tadi. Bila kita ceritakan tentang jenayah, okay, boleh nampak skrin. Okay, nampak gaya kalau saya buka kalau saya buka desktop, dia automatic log out saya punya handphone punya ni tadi sebab akaunnya sama kan. Okey. Jadi yang terakhir akhlak. Akhlak ni maksudnya adab kita. Adab murni lah. Bila kita jujur, kita rajin, akhlak rajin. Akhlak kita bersopan santun, bukannya membuka-buka tu. Pakaian tak cukup kain tu maksudnya yang baik. Kalau dalam Islam kita digalakkan untuk tutup aurat. Tutup aurat itu tanda kemuliaan, tanda seorang tu berilmu. Sebab sekarang ni tak dipaksa pun semua orang sekarang ni pakai prudah. Semua tutup. Jadi kan Allah. Fall down. Play outside. You play outside. Go. Bye-bye. Go to brother. Close the door. Thank you. Very clever. Okay. Thank you. Okay, subhanallah. Selingan lagi. Alright. Dengan arti kata lain, kita tengok. Okay. Dengan arti kata lain, agama Islam telah menentukan hukum, undang-undang dan peraturan terhadap semua perkara yang menentu perbuatan kehidupan kita. Kalau kita tengok, akidah tu maksudnya dalam hati kita. Ibadah tu dalam macam mana cara kita sembahyang dan apa-apa yang kita lakukan, nak korban ke dan sebagainya. Kan? Semua ada panduan. Ni muamalah, hubungan sesama manusia kan. Ekonomi, sosial, politik dan lain-lain ni kan. Semua di cover. Cara jual beli pun ada, akad jual beli ada, akad nak kahwin ada, munakahat tadi munakahat, akad nak kahwin, nak lafaz cerai macam mana, semua ada. Dan jenayah, konsep-konsep benda-benda yang besar yang kita tak boleh lakukan. Nak tuduh orang berzina pun. Berzina ni maksudnya tadi buat hubungan luar perkahwinan. Buat hubungan intim luar perkahwinan. Jadi
ni satu jenayah. Kalau kita tuduh perempuan tanpa saksi, 4 orang saksi yang memang nampak benda keluar masuk. Nauzubillah. Memang susah lah sebenarnya nak. Jadi kita tak boleh tuduh. Jadi contohnya memang ada zaman Nabi sendiri dah ada benda ni dah berlaku dan dah ditentukan. Jadi kita tak boleh sesuka hati. Orang yang tuduh pun akan dihukum. Orang yang menuduh boleh dihukum. Orang yang menuduh boleh dihukum. Kalau didapati memang tak cukup saksi, tak cukup bukti dan sebagainya, boleh dihukum penjara dan sebagainya, sebat dan sebagainya. Jadi kalau bagi yang tertuduh, kita yang tertuduh kalau dia memang bersalah pun kena hukum juga. Ni tanda keadilan dalam Islam. Jadi kita tengok akhlak tadi pun, akhlak dengan mak bapak, jangan meninggikan suara, jangan derhaka dengan mak bapak. Ni akhlak kita kan. Walaupun mak bapak kita belum lagi Islam, jangan kita derhaka. Ni antara halal dan haram yang ada dalam Islam. Jadi kena belajar semua yang halal dan haram ni tadi. Jadi ni konsep secara umum, halal dan haram meliputi segala aspek. Bukannya ni satu misconception atau apa bahasa Melayu misconception, salah tanggap terhadap Islam. Ingatkan halal haram ni makan je, bab makan saja kan. Bab makan saja. Jadi bukan bab makan saja tapi meliputi semua perkara dalam hidup kita. Boleh faham Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, saya ada grup. Okey, jap. Bolehkah manusia menentukan sesuatu itu halal dan haram? Okey, Tuan Jeffrey. Subhanallah. Setengah abad. Okey, Tuan Jeffrey dah setengah abad. Tak dapat challenge . Tak dapat challenge duduk miri setengah abad, 50 tahun tu memang tak dapat challenge . Sampai ke tak umur 50 tahun kat miri Jadi soalan kita raikan dulu soalan Tuan Jeffrey kita, dia tanya soalan dia, apakah soalan? Bolehkah manusia menentukan sesuatu itu halal atau haram? Jawapannya boleh. Boleh, tapi kena berlandaskan apa yang Allah telah firmankan dalam Al-Quran, kena berlandaskan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi nak menghukum seseorang, kata nak menghukum seseorang, ni halal, ni haram. Contohnya mualaf kan, baru nak belajar sembahyang tadi, boleh tak boleh bawa buku ke, pegang handphone ke dalam sembahyang? Banyaklah bergerak dia tadi kan. Kalau ikutkan dalam sembahyang tak boleh banyak pergerakan, tak boleh pergerakan yang besar, lebih dari 3 pergerakan sepatutnya. Contohnya ni logiknya bila kita jumpa sultan sendiri bos atau YB besar kan, kita tak berani buat benda yang kalau protokol tu tadi cakap jangan buat yang selain daripada itulah, selain daripada yang sepatutnya. Jadi kita akan rekod semua. Baju pun bagus baju yang cantik-cantik, bagus-bagus, nak jumpa YB, nak jumpa Agong ke Sultan ke Gubernur ke kan, kita akan pakai yang baik-baik. Jadi kalau kita nak menghukum seseorang yang baru tadi, bagi manusia nak menghukum dia ni memang berdosa, memang kafir, tu dah dahsyat, memang kafir, memang dah terkeluar daripada Islam. Kita tak dapat nak menghukum macam tu. Tak dapat nak menghukum. Sebagai manusia kita tak layak untuk cakap seseorang tu ni salah atau ni. Kita boleh kata Islam tak, perkara ni makan daging khinzir, babi memang haram, nyata haram dalam Islam. Tapi bila orang tu tadi makan, kita kata dia ni dah dosa besar dah berdosa besar, memang dah salah dah. Tapi sedangkan kita tak semak lagi, dia ni kebuluran ke, memang tak ada makanan lain ke, memang tak ada ni kan. Kita tak tanya dia, tak ni kan, kita terus menghukum. Jadi sebagai manusia, kita tak boleh menghukum terus menghukum. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, hadis ni adalah sebutan, percakapan atau Nabi sendiri merestukan perbuatan sahabat-sahabat kan. Jadi semua catatan hadis tadi, kita merujuk pada Al-Quran dan hadis untuk menentukan satu hukum. Dan sebab tu ada selain pada hadis dan ni, ada istilah kias. Kalau kita tengok hukum yang ni disamakan dengan hukum yang ni. Jadi ulama kita, ulama ni maksudnya orang yang alim, orang yang belajar Al-Quran dan hadis, orang yang lebih memahamilah
bab agama ni ya. Kat Sarawak kita ada istilah mufti, mufti negeri Sarawak kan. Ustaz Haji Kifli Yassin. Sahabat juga. Kenalan juga. Seorang kenalan juga yang boleh kita bertanya lah. Bertanya tentang Islam atau kemusyikan tentang Islam. Tapi selain daripada mufti Sarawak, kita ada juga mufti wilayah persekutuan yang mengeluarkan fatwa untuk kebangsaan, untuk Malaysia kita ni. Jadi kadang-kadang ada perkara tertentu, contohnya makan ulat mulung. Ulat mulung ni ke Sarawak kan, tak ada cerita ulat mulung dekat tempat-tempat lain dekat dekat Amerika, dekat Korea, dekat Jepun tak ada orang yang makan ulat mulung kan. Jadi ulat mulung tu siapa keluarkan fatwa? Daripada Sarawak. Daripada Sarawak akan keluarkan fatwa. Boleh ke tak boleh? Jadi kalau dari segi hukum, kalau ikut yang last kali brochure pernah baca pasal ulat mulung, siapa yang geli jatuh haram. Siapa yang geli makan ulat tu jangan cubalah. Jangan cuba untuk makan. Siapa yang dah terbiasa, memang daripada nenek moyang dah terbiasa makan, dah makan ulat sebab sekarang ikut kan semua bentuk binatang atau makhluk yang makan bangkai, contohnya cacing, contohnya burung herring, apa nama English tadi burung herring juga burung yang makan bangkai, burung yang makan bangkai, atau yang menggunakan kuku atau taring, contohnya harimau dan sebagainya, atau makhluk dua alam. Ni nanti kalau bab pemakanan ada makanan, ada selain daripada babi lah, selain babi dan anjing. anjing kita tak makan lah, memang tak makan sebab dia guna kuku juga, kuku dan taring. Tapi bukan yang dilarang untuk anjing, yang haram untuk dilarang untuk menyentuh anjing bila dalam keadaan basah tu tadi, air liur tu yang menjadikan dia haram yang mana kita perlu samak. Okey, jadi kalau manusia nak menentukan halal haram, sememangnya kita tak layak. Yang menentukan halal haram adalah Tuhan sendiri, dan pesuruh Allah yang menyampaikan, yang diilhamkan oleh Allah untuk menentukan apa yang baik kita, apa yang buruk untuk kita. Yes, nanti kita akan belajar prinsip-prinsip tentang apakah keadaan sesuatu boleh menjadikan sesuatu jadi haram. Boleh. Benda yang halal boleh jadi haram, yang haram pun boleh jadi halal. Pintu terbuka. Okey. Jadi nanti kita akan tengok prinsip demi prinsip. Memang sebab itulah kita tak boleh terus menghukum tak menghukum seseorang tu. Contohnya dia tengah makan babi, kita tak dapati dia makan babi. Contohnya tadi memang tak ada makanan lain. Jadi kalau memang tak ada makanan lain, dia memang kebuluran. Dia tak mampu, dia jumpa babi hutan aja kat hutan tadi. Duduk kat hutan, jumpa babi hutan je. Jadi dalam keadaan macam tu, diperbolehkan. Tapi itulah kalau masih ada sayur-sayuran, masih ada air hujan kan, tak patut. Sedangkan manusia boleh hidup dengan tumbuh-tumbuhan kan. Ada yang jadi vegetarian. Jadi hanya alasan. Kalau sengaja, tu ada nanti dalam prinsip-prinsip kita akan tengok prinsip. Kalau dia berhelah dalam nak menghalalkan sesuatu, Allah sendiri dah sebutkan. Allah sendiri dah sebutkan benda ni haram untuk dilakukan. Haram untuk berhelah kan. Berhelah-helah dalam mencari. Kita sebagai manusia pun, kita dapat menilai kalau orang tu berhelah dan sebagainya. Contohnya dia mencuri. Mencuri memang haram kan. Tapi kalau mencuri dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kebuluran, memang tak ada makanan lain, memang tak ada rezeki, tak ada pekerjaan dan sebagainya untuk beli makanan dan sebagainya, dia mencuri atas sebab-sebab macam tu, atau tak ada duit nak beli untuk mak dia tadi yang kita dengar sebelum ni, curi tabung masjid untuk beli ubat untuk maknya. Tapi wallahu alam, kalau salah, kalau betul lah yang disebutkan, tapi apa yang terjadi kat Malaysia, dihukum jugalah. Budak tu tadi dihukum juga. Walaupun dia mencuri, dia hukum penjara juga kalau tak silap, dihukum penjara juga. Jadi sepatutnya lah, kalau kita sebagai pemerintahan, kita tahu keadaan ibunya macam mana. Kita sepatutnya datang untuk membantu ibunya, satu. Keduanya, kita patutnya jaga kebajikan budak ni tadi, budak yang terpaksa menjaga. Sepatutnya mak bapak lah menjaga kesejahteraan anak-anak kan. Tapi terbalik pula, ni anak pula jaga, sedangkan masih kecil lagi kan. Atau wallahu alam, saya pun tak baca umur budak tu berapa, sama ada dah lepas sekolah ke atau dah sekolah menengah ke, wallahu alam. Tapi memang mencuri duit tabung masjid lah. Tapi dalam keadaan kita, sepatutnya kita tadi ada sifat kemaafan. Kalau duit tu dah dikembalikan, sepatutnya
kita boleh tak adalah dimalukan lagi kan satu Malaysia dengar pasal dipenjarakan dan sebagainya. Sepatutnya macam itulah, wallahu alam. Tapi apapun kita serahkan kepada hakim-hakim. Hakim-hakim mungkin ada hujah-hujah lain, yang ada kes terdahulu, contohnya pernah mencuri dan sebagainya, dah terbiasa mencuri dan sebagainya, wallahu alam. Jadi jangan kita menilai orang hakim yang menetapkan juga. Tapi andai kata sepatutnya kita ada budi bicara. Kalau benda tu benda yang haram tadi, mencuri tadi sesuatu yang satu yang memang salah, sepatutnya kita tak hukumlah sebagaimana orang yang memang sengaja merompak, mencederakan ikat keluarga, datang merompak rumah, itu memang patutlah, memang bukan hanya setakat patut penjara. Kalau ikut hukum Islam, potong tangan orang-orang macam ni kan, orang yang sanggup mencuri, sedangkan senang lenang, masih sihat walafiat kan, ada pekerjaan lain tapi tak usahakan untuk pekerjaan lain tadi. Jadi subhanallah, konsep keadilan dalam Islam tak bermaksud dia ada flexibility situ. Andai kata contohnya membunuh sekalipun, kalau keluarga tu maafkan, kalau keluarga atau siapa yang waris yang tertinggal lah memaafkan tapi kena ada pampasan, Jadi dalam Islam dia ada konsep macam tu. Kalau inilah konsep dalam Islam tadi tentang halal dan haram, yang soalan ditanya oleh Tuan Jeffrey kita, Ayahanda Jeffrey kita, tentang macam mana kalau bertukar hukum. Jadi kena balik kita kena balik kepada Al-Quran dan Hadis dan ulama kita, tentang mufti-mufti kita. Kalau nak jangan kita yang keluarkan hukum. Jangan kita keluarkan. Secara umum, ikut pembacaan saya, ikut belajar, ikut kelas berusaha macam ni, ni konsep dia. Tapi jangan kita semudah tu untuk jatuh salah ni, berdosa ni. Jadi kena balik kepada orang yang ni lah, yang lebih alim. Jadi berusaha sendiri pun tak berani nak keluarkan hukum sendiri, kita akan balik kepada ulama yang kita. Subhanallah, ada 7 minit ekstra. Jadi saya habiskan. Jadi kalau kita tengok kat sini, sebelum kita esok hari kita akan masuk kepada 9 prinsip nak tentukan halal haram ni, mengikut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin Profesor dah tak ada lagi Yusuf Al-Qaradawi lahir tahun 1926, sekarang dah masuk 62 tahun betul ke? 92 tahun. 92 tahun. Subhanallah, 92 tahun. 1926. Sekarang ni 2022. 92 tahun 96. Sorry. 96. Memang matematika dia pun salah juga. 96 tahun. Subhanallah. 96 tahun dah umur. Belum ada lagi dengar berita meninggal. Tapi masih bersamalah. Tapi ada tahun lepas, kita ada dengar berita Dr. Profesor Yusuf Al-Qaradawi tadi terkena COVID tadi. Jadi subhanallah, moga beliau dalam kalangan orang yang beriman, dan kitab yang terkenal kira ulama dunia yang ada hari tu, yang telah menulis buku juga Al-Halal wal Haram fil Islam. Jadi ceritakan secara detail tentang apa yang halal dan haram dalam Islam. Bukunya jadi rujukan kita hari tu. Selain pada Al-Quran. Tapi pastinya jangan kita fikirkan yang membawa konsep baru, membawa ajaran baru, yang hanya mengumpulkan mana yang halal dan haram mengikut hadis, Al-Quran dan hadis, untuk mudah untuk kita. Jadi sebenarnya peranan guru-guru kita, peranan ulama kita dihantar kepada kita, contohnya brosyah sedikit lah, datang itu nak cerita halal haram. Kami nak cuba nak mula benda tu simple untuk kita yang baru memeluk Islam atau baru nak mengenali Islam secara detail. Apa yang halal, apa yang haram. Jadi kita ada sandaran. Jadi buku Yusuf Al-Qaradawi tadi, kitabnya, kita sebutkan kitab tu tadi, menjadi panduan kita untuk menentukan apakah yang haram, apa yang halal dalam Islam, dalam semua aspek kehidupan tadi, pergi aspek kehidupan kita. Jadi subhanallah, esok kita akan masuk secara detail. Kami just tunjukkan aja konsep asas menurut Al-Qaradawi. Jadi esok kalau dapat masuk awal sebab kami ingatkan nak cover at least 3 atau 4 prinsip. Jadi untuk banyak panjang muka surat. Esok insyaAllah kami gunakan slide untuk kita mudah untuk melihat. Atau ada Al-Quran kerikit daripada
buku tersebut dipetik juga Al-Quran, surah Al-Mu'minun. Mukmin maksudnya seorang yang beriman, seorang yang beriman, yang meyakini. Mukmin, seorang yang mukmin. Apa beza Muslim dengan mukmin? Muslim dia yakin bahawa Tuhan ada, Tuhan ada, Nabi sebagai Rasul. Seorang yang mukmin dia bukan sahaja yakin pada Tuhan dan Rasul, tapi beriman juga pada para malaikat, hari akhirat, qada dan qadar, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan. Ini maksudnya seorang yang mukmin. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Jadi subhanallah, esok kita akan tengok secara detail untuk 9 prinsip ni tadi. 9 prinsip, subhanallah. Harap kita dapat habis cepat. Ini sampai 9 keadaan darurat. Nampak yang ditanya oleh Tuan Jeffrey kita tadi, bila dalam keadaan darurat, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang dibenarkan, tapi bukannya sampai contoh keadaan ini diharuskan merosakkan harta orang lain. Hukum asalnya ada jika dia dipaksa dengan paksa mulji. Maksudnya tadi ada orang paksa. Macam kalau kita tak ikut arahan pemerintah, nyawa kita akan dipancung. Contohnya tadi dipaksa untuk membunuh, dipaksa untuk merosakkan harta benda. Kalau ikut asal kan memang tak boleh lah. Tapi kalau iman kita kuat, kita sanggup mati juga daripada ni tadi tu dah tahap iman yang tinggi lah. Tapi andai kata orang tu terpaksa, esok kita akan masuk konsep ni. Minta maaf bila tengok je tu memang nak terus nak jelaskan. Jadi kerana Allah, ada soalan setakat ni, setakat mukadimah setengah jam tak? Okay, kami tutup tak ya. Ni tu. Okay, stop sharing. Alright. Okay, ada soalan setakat tak? Okay, minta maaf 11.45 dah. Masuk 11.45. Jadi kita fahamilah bahawa halal dan haram bukannya setakat untuk makan minum sahaja, tetapi termasuklah semua yang aspek kehidupan kita, daripada hubungan kita sesama manusia, hubungan suami isteri sebelum menjadi suami isteri, kan, laki dan perempuan, ada batas-batas pergaulan, apa yang kita boleh lihat, apa yang kita boleh dengar, sampai tahap macam tu. Apa yang kita lihat dan dengar pun diberitahu, kan. Jangan tengok orang yang bukan ajnabi kita, yang bukan yang ajnabi, yang kita boleh kahwini tadi. Kalau orang yang boleh kahwin tu, janganlah kita tengok aurat dia. Kalau kita memang mahram kita, isteri kita, suami kita, tengok semua pun boleh, tak ada masalah. Mewenti, no problem. Kalau dah kahwin, no problem. Tapi kalau belum kahwin, maka tak boleh. Sama lah anak-anak kita yang kecil-kecil, kan, aurat dia memanglah boleh tengok. Memang boleh tengok semua aurat anak kita sendiri, kan. Memang haram untuk kita kahwin dengan anak sendiri, kan. Tak ada istilah macam tu, kan. Jadi benda ni istilah mahram atau ajnabi. Mahram ni maksudnya orang yang haram kita kahwin. Bukan mahram, maksudnya orang mahram ni tadi orang yang muhrim. Orang yang muhrim ni keluarga kita lah. Muhrim. Yang bukan muhrim maksudnya yang kita boleh kahwin. Jadi lawan ajnabi ni adalah orang bukan muhrim. Di dua istilah dalam Islam. Yang mana kita, contoh adik-beradik, mak bapak kita sendiri, malah bapak mertua kita sendiri pun tak boleh kalau tak salah. Tak boleh kahwin dengan bapak mertua. Okay. Tapi kalau adik-beradik, tak ada masalah. Isteri kepada adik ipar tadi, kan, boleh. Kalau kematian suami atau kematian isteri, boleh. Wallahualam. Kena tanya balik yang Biarif. Yang Islam benarkan. Jadi jangan terlalu dekat lah. Jangan terlalu dekat. Hubungan keluarga tu jangan terlalu dekat. Kalau boleh, carilah yang lain bangsa lagi baik. Yang lain bangsa lagi baik sebab memang confirm lah. Confirm jauh. Kalau dah lain bangsa, keturunan. Nasab ni tadi. Nasab ni maksudnya keturunan dalam bahasa Arab. Istilah dalam bahasa Melayu, keturunan. Kalau genealogy, kan, English. Kalau bahasa Arab di istilah nasabah, nasabah. Okay. Jadi kerana Allah, rasanya itu saja kita dapat kongsikan setakat 45 minit ni. Diminta maaf sekali lagi kerana lewat untuk kelas hari ini. Jadi harap-haraplah dalam kelas-kelas kita tadi kita dapat berkenal-kenalan. Nanti kalau ada lagi ruang dan peluang, kita boleh tanya-tanya soalan. Jadi walaupun kelas ni berakhir kat sini, kalau ada kekeliruan di dalam apa yang dijelaskan, nanti kita akan kongsikan video, kan.
boleh tanya balik dalam grup. InsyaAllah tanya balik dalam grup, dan insyaAllah tanya juga ustaz-ustaz lain, ustaz-ustaz dan ustazah lain. Saya andai kata ada yang salah silap dalam penyampaian kami, itu kelemahan saya lah sebagai seorang manusia juga kan. Jadi minta maaf dan ampun sekali lagi kerana lewat hari ini. Ingatkan kita merancang kan, awal pagi pukul 8 dah masuk kat KBJ. Tunggu sebab doktor ada kes yang melahirkan, subhanallah. Tadi tengok first time ambil video kan, tengok scan video, subhanallah. Anak boleh bergerak-gerak kan, bayangkan daripada segumpal darah boleh ditiupkan Allah, boleh jadikan seorang roh baru kan dalam badan seorang manusia, subhanallah. Jadi kerana Allah satu yang luar biasa, satu yang gembira lah. Jadi apapun kita kena ketahui, bila mana kita melihat fenomena alam, kejadian manusia, kejadian alam ini, kita kena ingat balik siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita yang selayak yang kita sembah. Okay, jadi insyaAllah jangan lupa untuk sembahyang zuhur. Nanti pukul 12.40 masuk waktu, boleh sembahyang zuhur. Dan teruskanlah dengan kerja kita insyaAllah. Jadi esok hari temu janji kita jam 10 pagi, insyaAllah kita akan terus masuk 9 prinsip menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam nak memahami hukum halal dan haram ni tadi, insyaAllah. InsyaAllah itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhirkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.